Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menceritakan tentang salah sebuah karya sastera Melayu klasik. Sastera Melayu ini kemudian diangkat menjadi sebuah karya agung. Terdapat beberapa karya agung dekat Malaysia ni, antaranya Sejarah Melayu, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Hang Tuah, Tufat An-Nafis, Raja-Raja Pasai dan sebagainya. Sebelum itu, kita perlu memahami tentang makna kesusasteraan. Kesusasteraan Melayu ini dia meliputi perkara-perkara yang dalam konteks kesusasteraan Melayu ia bermakna sebuah karya yang mempunyai bahasa-bahasa yang indah, kemudian terjadinya dalam bentuk puisi, prosa, cerpen, drama dan sebagainya. Kesusasteraan ini dia berasal daripada perkataan Sanskrit. Su itu bermaksud indah, itu bermaksud elok, indah dan cantik. Sas itu bermaksud mengajar. Ra itu pula bermaksud buku atau bahan. Jadi dapat disimpulkan kesusasteraan ini dia buku atau bahan yang mempunyai bahasa yang indah dan juga bertujuan untuk memberi pengajaran. Jadi menurut Profesor Hashim Awang, beliau juga menyimpulkan kesusasteraan ini sebagai buku-buku yang mempunyai bahasa-bahasa yang indah. Pada awalnya karya agung ini dia digunakan oleh masyarakat Eropah zaman dahulu. Dia menganggap Bible tersebut sebagai karya agung kerana ia mempunyai perkataan-perkataan yang suci dan kudus. Kemudian kisah-kisah di dalam Bible tersebut dijadikan dalam bentuk sastra, kemudian diceritakan sehingga ianya menjadi sebagai sebuah karya masterpiece yang mempunyai undang-undang dan penting dalam sesuatu agama tersebut. Kemudian kita lihat konsep karya agung dalam karya tradisional Melayu ini diangkat sebagai karya agung kerana ianya mempunyai warisan yang mampu menaikkan semangat sesuatu bangsa dan juga ia mampu mencetuskan falsafah dan nilai-nilai hidup yang baik dan murni. Tradisional Melayu ni juga dia mempunyai daya ketahanan yang tinggi dan sedia menerima pelbagai ujian di sepanjang zaman dia. Justru itu faktor utama karya sastra tradisional Melayu ini diangkat sebagai karya agung kerana unsur yang terdapat padanya. Justru itu faktor utama yang menjadikan karya tradisional Melayu ini diangkat sebagai karya agung kerana ia mempunyai nilai estetik dia. Karya agung Melayu ni dia perkataan-perkataan yang indah, ungkapan-ungkapan yang indah seperti pantun, syair, bahasa berirama dan sebagainya dan memberi gaya bahasa klasik itu. Di Malaysia ni kita mempunyai beberapa karya agung, antaranya Hikayat Hang Tuah, Sejarah Melayu, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Merong Mahawangsa dan lain-lain. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang salah sebuah karya agung Melayu, iaitu Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai ni dia menceritakan tentang kisah raja-raja dan juga kisah pembukaan sebuah negeri, iaitu negara Samudra Pasai. Kisah dia bermula tentang dua adik-beradik, itu Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Kemudian mereka ini mendapat seorang kanak-kanak. Jadi mereka dapat kanak-kanak ni melalui unsur mitos ataupun unsur gaib. Raja Muhammad mendapatkan anak dia putih betung melalui buluh. Kemudian dia pula dapat anak dia ni dia terjumpa dekat atas kepala gajah. Kemudian dijadikan cerita Raja Betung ni dikahwinkan dengan Merah Gajah. Merah Gajah ni anak kepada Raja Ahmad. Kemudian berlaku konflik di mana Puteri Betung telah mati akibat daripada perbuatan Merah Gajah. Jadi apabila diketahui oleh Raja Muhammad, jadi Raja Muhammad ni dia marah dan dia pun menghukum. Jadi apabila kemudian konflik ini berterusan apabila berlaku pergaduhan antara Raja Muhammad dan Raja Ahmad. Kemudian berlakulah penceritaan yang seperti biasa. Puteri Betung ni dia dapat anak, iaitu Merah Hasum dan Merah Silu. Jadi bermulalah kisah bagaimana dua orang anak ini tadi dia pergi ke luar negeri untuk mencari dan membuka negeri yang baru. Jadi dalam satu peristiwa ni, Merah Silu ni dia kaya kerana dia terjumpa emas. Jadi Merah Hasum ni pun cemburu. Untuk mengelakkan cemburu ni, Merah Silu ni dia pergi pula dekat tempat lain. Jadi dia terjumpa satu bukit. Apabila terjumpa bukit, jadi di bukit ni dia terjumpa semut yang besar. Kemudian
bila berlaku peristiwa yang gaib ini, dia jadikan kawasan itu sebagai tempat pembukaan negeri dia. Kemudian negeri itulah yang dikenali sebagai Samudra Pasai. Kemudian kisah ini berterusan ke anak-anak dan cucu dia tentang bagaimana menjalankan pemerintahan di negara Pasai tersebut. Kisah karya-karya klasik Melayu ni dia mempunyai konsep bagaimana kisah pembukaan negeri, keagungan negeri dan juga kejatuhan sesebuah negeri. Jadi apa yang cuba diterangkan dalam Hikayat Raja Pasai ni iaitu melalui konsep wasiat. Wasiat ni dia diturunkan daripada seorang ayah kepada ayah dia. Ianya hanya berlekar dalam keturunan diraja saja. Dia tidak melibatkan perjanjian antara raja dan juga rakyat. Jadi wasiat ni dia merupakan satu bentuk perjanjian. Jadi apabila perjanjian ni dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka si pelakunya akan menerima akibat yang baik ataupun yang buruk jika si pelakunya melaksanakan wasiatnya. Jadi apabila wasiat ini dilakukan oleh pelaku ataupun si rajanya, maka dia akan dapat memerintah negara yang baik dan mempunyai hasil negeri yang baik. Jadi apabila berlaku pelanggaran konsep wasiat ni, akan berlaku sesuatu yang buruk. Kepentingan dalam Hikayat Raja Pasai ni, dia mempunyai sifat kepengarangan yang mampu memberi kesedaran kepada masyarakat ataupun pemerintah. Dia pengarang-pengarang dahulu ni dia mengkritik secara lembut, dia tidak menghentam. Jadi dia menggunakan peristiwa-peristiwa ini dalam memberi pengajaran kepada pemerintah dan juga masyarakat. Apa Hikayat Raja Pasai ni penting? Hikayat Raja Pasai ni dia penting kerana ia mempunyai sejarah yang dapat menarik para pembaca dan juga para ilmuwan dalam membuktikan keunggulan tamadun bangsa. Hikayat Raja Pasai juga dia mempunyai ciri-ciri teks Islam kerana dia tidak lagi menggunakan unsur-unsur mitos yang berbentuk teogoni, iaitu tentang kelahiran dewa atau pasal usul dewa. Selain tu, bagaimana Hikayat Raja Pasai ni ingin menunjukkan keabsahan seorang raja, iaitu Merasilu, yang kemudian dia menjadi nama Malikus Saleh. Bagaimana Malikus Saleh ini menjadi seorang raja kerana dia mendapat yang sah. Bagaimana Merasilu iaitu Malikus Saleh ini menjadi raja yang sah kerana ia pengarang membuatkan raja ini mendapat hak yang memerintah daripada seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad, melalui peristiwa keislamannya yang melalui mimpi apabila Nabi Muhammad meludah ke dalam mulut dia. Jadi peristiwa ini dianggap sebagai rakat dan juga peralatan yang telah diterima daripada seorang raja, daripada seorang Nabi. Kepentingan hikayat ni juga dia menurut Braginski dia diletakkan sebagai sfera faedah kerana sfera faedah ni merupakan dua tertinggi dalam hierarki susastraan Melayu kerana ia mampu memberikan manusia itu satu kesedaran dan juga mampu mendidik manusia yang lebih beradab dan berakhlak. Itu genre dalam sfera faedah ini berfungsi sebagai pengajar dan dalam membentuk tingkah laku manusia. Walaupun karya ini tidak lagi mempunyai sifat suci atau kudus, tapi dia mempunyai himpunan karya yang lebih serius sifat dia dan mempunyai falsafah moral di unsur-unsur kiasan, tamsilan serta menyindir golongan tertentu. Tujuan genre sejarah ini ia adalah untuk mempertahankan pemerintahan sesebuah keluarga diraja dan juga dia mampu memberi pengajaran buat generasi yang akan datang. Jadi penekanan yang perlu kita lihat dalam Hikayat Raja Pasai ni, dia menunjukkan konsep wasiat di mana wasiat ini perlulah ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, maka akan berlaku sesuatu mudarat atau perkara yang tidak baik dalam keluarga diraja tersebut. Jadi bila kita lihat dalam keluarga diraja ni, apabila seorang raja itu dia baik, maka pemerintahan dan juga rakyat bawah dia juga akan menerima kebaikan. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada Hikayat Raja Pasai ni, dia menceritakan tentang bagaimana pembukaan negeri, kemudian seterusnya bagaimana Pasai ini telah berada di
zaman kejatuhan dia, kerana sikap Sultan Ahmad itu yang telah melanggar wasiat dan juga ajaran Islam dalam pemerintahan dia, sehingga memberikan satu pengakhiran yang tidak baik buat negara Pasai. Maka jelas bahawa sastra sejarah ini dia menyediakan kita sebuah panduan dalam membentuk adab kita serta pegangan untuk raja-raja yang memerintah. Mereka menjadikan peristiwa ini sebagai pengejaran agar tidak berlaku lagi konsep pelanggaran wasiat tersebut dan mampu memerintah sesebuah negara itu dengan adil dan juga baik. Terima kasih. Jadi konsep sastra sejarah ni kita tak boleh menilai daripada sudut barat yang diakui oleh Winstead. Dia menganggap karya-karya sastra sejarah kita ni mempunyai kisah-kisah yang dongeng dan juga tidak benar. Jadi kita sebagai orang Melayu, kita tak boleh melihat karya-karya kita ni melalui sudut tersebut, kerana karya sastra kita ni dia mempunyai sifat yang menampilkan bentuk-bentuk atau makna yang tersirat yang perlu kita fahami, dan juga bentuk-bentuk ini juga dia mampu memberi pengajaran dan juga pendidikan moral kepada manusia. Peristiwa sejarah ni dijadikan oleh pengarang untuk menyampaikan unsur-unsur pengajaran dalam pembaca dia. Dalam proses pengarangan ni dia tidak begitu mementingkan tentang fakta sejarah. Oleh itu karya-karya sastra Melayu ini kita tidak dapat melihat nama penulis dia atau nama tahun yang betul, kerana pengarang tersebut dia hanya ingin memaparkan peristiwa-peristiwa yang dianggap mempunyai nilai-nilai sejarah. Motif utama dalam karya berunsur sejarah ini dia kerana ia mempunyai mesej yang didaktik yang amat berguna kepada khalayak pembaca dia. Karya tersebut juga dimuatkan dengan pengajaran moral untuk panduan, teladan dan iktibar kepada generasi yang akan datang. Hikayat Raja Pasai ni dia dikenali sebagai karya yang berunsur Islam yang pertama di Nusantara ini. Raja Pasai ni dia menceritakan tentang pembukaan negeri, iaitu zaman kegemilangan, konflik dan juga kejatuhan kerajaan Pasai tersebut. Hikayat Raja Pasai ni juga dia menceritakan tentang bagaimana pengislaman seorang raja. Jadi dalam konsep kerajaan Melayu ini, jika raja dia masuk Islam, jadi rakyat dia pun akan masuk Islam sekali. Jadi bagaimana ingin memberi keabsahan seorang raja yang memerintah, pengarang cuba menampilkan Raja Pasai ini menerima sendiri Islaman dan hak yang sah daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah berlaku peristiwa mimpi raja dan Nabi Muhammad itu, pengarang menyifatkan proses pengislaman raja ini melalui Nabi Muhammad kerana dianggap raja ini hebat. Dia menerima pengislaman yang terus daripada Nabi Muhammad. Dia nak mengangkat status raja dan juga takkan raja itu dalam keadaan yang istimewa. Setelah raja diislamkan, kemudian rakyat-rakyat Pasai pula diislamkan. Kenapa konsep wasiat ni dia diangkat dalam karya Hikayat Pasai ni? Kerana wasiat ini merujuk kepada kata-kata yang berupa pesanan atau nasihat yang disampaikan kepada generasi yang akan ditinggalkan dia tu. Wasiat ni juga dianggap sebagai perjanjian yang biasanya perlu dilakukan oleh pengganti raja tersebut untuk mereka mentadbir sesebuah kerajaan dengan penuh tanggungjawab. Kesinambungan keagungan zaman kerajaan Pasai ini diteruskan oleh anak kepada Malikus Saleh. Jadi sebelum meninggal dia mewasiatkan agar kepada anak-anak cucu dia ni supaya menuruti wasiat dia ni. Jika tidak dituruti, maka akan berlaku sebarang perkara yang buruk yang akan menimpa kepada mereka. Oleh itu, apabila berlaku pelanggaran wasiat ni, kita dapat lihat bagaimana kerajaan Pasai itu telah tumbang. Kerajaan Pasai ni dia ditumbangkan oleh kerajaan Majapahit melalui serangan-serangan. Kerajaan Pasai ni dia ditumbangkan oleh kerajaan Majapahit. Jadi Sultan Ahmad ni dia telah mengabaikan wasiat, serta dia ni digambarkan mempunyai satu sifat yang tidak baik. Dia ni mempunyai sifat incest, iaitu dia ni inginkan kepada anak dia sendiri, iaitu Tun Takiah Dara dan Tun Medan Peria. Kita juga dapat lihat
peristiwa ni dalam sejarah Melayu. Jadi apabila raja dan juga punya penasihat dia, apabila raja ini dia tidak lagi mempercayai dia punya penasihat, jadi akan berlaku satu konflik di mana kejatuhan sesebuah negara. Terlihat di Melaka melalui Sultan Mahmud dan juga Tuan Perak. Jadi dekat hikayat Raja Pasai ni, iaitu Sultan Ahmad dan juga Tun Brahim Bapa. Jadi kematian Tun Brahim Bapa ni ia menandakan alamat buruk untuk kerajaan Pasai, kerana selama ni kerajaan Pasai bergantung kepada Tun Brahim Bapa sebagai benteng pertahanan negara. Jadi apabila tonggak negara ini telah tiada, dia hanya menunggu saat kejatuhan sebuah negara itu saja. Jadi apabila kerajaan Pasai telah lemah, maka akhirnya mereka telah diserang oleh kerajaan Majapahit dan baginda telah hilang tahta dan melarikan diri. Jadi pengejaran dia dengan ketiadaan Tun Brahim Bapa ni telah menjadikan Pasai sangat lemah dan akhirnya runtuhlah kerajaan Islam Pasai pertama di Nusantara. Okey, terima kasih.